Ahli yang berhormat bagi kawasan Seputih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Yayasan Pemuliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia MPOGCF yang ditubuhkan di bawah Kementerian Perdagangan dan Komoditi pada tahun 2019 telah melancarkan projek perhutanan semula bagi memulihkan habitat semula jadi hidupan liar di 2,500 hektar kawasan hutan simpan Ulu Segama, Malua di Lahad Datu, Sabah. Dana untuk projek penanaman sejuta pokok dan pemulihan habitat semula jadi ini disumbangkan oleh industri sawit melalui bayaran ses mereka. Tujuannya adalah demi membukti kepada masyarakat dunia tentang sumbangan industri sawit Malaysia terhadap pemeliharaan alam sekitar dan perhutanan. Sehubungan dengan itu, MPOGCF juga pernah bercadang untuk bekerjasama dengan Jabatan Perhutanan Sabah untuk mewujudkan koridor gajah di bahagian utara Sabah sebagai langkah untuk menyelamatkan gajah pigmi yang banyak mati kerana terceroboh ke ladang sawit. Idea ini adalah untuk mengurangkan konflik manusia dan hidupan liar di kawasan perladangan serta kawasan perkampungan. Soalan yang saya ingin tanya kepada Menteri adalah, nombor satu, apakah jumlah pengutipan ses dalam MPOGCF sejak ia ditubuhkan dan berapa telah dibelanjakan sehingga Oktober tahun ini, 2024. Yang kedua, minta senaraikan program yang telah diadakan di bawah MPOGCF sejak ia ditubuhkan pada tahun 2019, khususnya bagi tahun 2024. Yang ketiga, apakah status terkini tentang projek penanaman pokok sejuta di Sabah? Apakah MPOGCF telah mewujudkan koridor gajah sebagaimana telah dirancang pada peringkat awal? Apakah jumlah dana yang telah disalurkan ke dalam projek penanaman pokok sejuta ini khususnya pada tahun ini? Yang keempat, apakah masalah dan kekangan yang dihadapi oleh MPOGCF untuk melaksanakan projek pemeliharaan alam sekitar tersebut dan macam mana MPOGCF mengatasi kesemua isu ini? Dan kelima, minta menyenaraikan pemegang ahli jawatan kuasa MPOGCF dan kelayakan mereka masing-masing. Sekian, terima kasih. Minta Wakil Menteri untuk menjawab. Ya, Tuan Yang di-Pertua, seperti kita semua sedia maklum, industri sawit negara sering berhadapan dengan persepsi negatif yang dikaitkan dengan pemusnahan alam sekitar, penyahutanan dan pencemaran biodiversity. Oleh itu, bagi menangani cabaran tersebut, Yayasan Malaysian Palm Oil Green Conservation Foundation MPOGCF telah ditubuhkan. Penubuhan yayasan ini bertujuan untuk menyokong usaha-usaha pemeliharaan daripada industri sawit dan mencerminkan komitmen industri terhadap pemeliharaan alam sekitar. Aktiviti yang dilaksanakan oleh MPOGCF meningkatkan imej minyak sawit di mata dunia sebagai produk agri-komoditi yang mampan. MPOGCF secara rasminya telah diluluskan untuk diberpadankan oleh bahagian hal ehwal Undang-Undang Bayu Jabatan Perdana Menteri pada 19 Februari 2020 dan mula beroperasi secara rasmi pada 1 April 2021. Dan secara umumnya, objektif MPOGCF adalah seperti berikut. Pertama, menggalakkan program-program penanaman semula hutan, pemeliharaan hidupan liar dan biodiversity. Kedua, mempromosikan inisiatif pemeliharaan dan amalan kemampanan dalam perdagangan. Dan ketiga, meningkatkan, membantu dan melengkapkan inisiatif-inisiatif pemeliharaan, biodiversity dan kemampanan oleh pihak swasta, NGO, masyarakat tempatan dan agensi kerajaan. Dan untuk makluman, MPOGCF telah menyambung projek-projek pemeliharaan biodiversity yang dilancarkan dan dilaksanakan oleh MPOC di bawah tabung amanah Malaysian Palm Oil Wildlife Conservation Fund, MPO-WCF. Antara projek yang dilancarkan dan dilaksanakan oleh MPO-WCF termasuklah projek penanaman 1 juta pokok hutan di Sabah,
Nama projek 1 million tree planting rehabilitation of orang utan habitat in Sabah. So, untuk jawab soalan yang pertama, peruntukan dan berbelanjaan SES. Sejak penubuhan MPO GCF sehingga Oktober 2024, Yayasan ini telah menerima peruntukan SES sebanyak 40,841,280 ringgit, termasuk 6,738,308 ringgit penyaluran yang telah diterima bagi tahun 2024. Sehingga 31 Oktober 2024, MPO GCF telah membelanjakan 78% daripada peruntukan tersebut, yaitu sebanyak 31,857,701 ringgit, termasuk 8,577,503 ringgit bagi tahun 2024. So, untuk menjawab soalan kedua, untuk senarai projek MPO GCF, sebanyak 24 projek dan program telah dijalankan oleh MPO GCF sejak tahun 2019 hingga kini. Senarai projek adalah seperti di lampiran 1. Cuma saya minta maaf, saya tak pancarkan satu persatu. Saya later, I will pass, yang selepas ini saya akan memberikan kepada YB Seputih. Dan projek atau program ini dilaksanakan dengan kerjasama rakan strategik MPO GCF, termasuk kajian biodiversity oleh agensi berkaitan seperti Perhilitan, Saintis Universiti Tempatan dan Antarabangsa, serta pemain industri sawit selain berkebun kecil sawit. Dan program yang telah dijalankan oleh MPO GCF boleh dibahagikan kepada 3 kategori seperti berikut. Yang pertama, program yang berbentuk penghutanan semula, termasuk 1 million tree planting rehabilitation of orang utan habitat in Sabah, development of peat restoration model for Sarawak region, dan pemulihan hutan terosot di kawasan Central Forest Spine CFS di Semenanjung Malaysia. Dan kategori yang kedua, program pemeliharaan spesies terancam seperti orang utan diplomasi in situ, Malayan Tiger Conservation Program, dan orang utan population survey, Borneo elephant population survey, Borneo elephant sanctuary, elephant corridor establishment through neighbour grass planting, National Elephant Conservation Action Plan, achieving the coexistence between elephant and smallholders in Sungai Ara, Mersing, Johor. Dan kategori yang ketiga, program Best Sustainable Practices bermain industri sawit, Ban O for Smallholders Initiative, training program for smallholders for HCB and biodiversity management, development of guidelines for biodiversity friendly plantations. Kesemua projek ini dipantau sepenuhnya sama ada oleh ahli lembaga pengarah maupun jawatan kuasa khas yang telah ditubuhkan. Dan untuk soalan yang ketiga, mengenai status projek penanaman sejuta pokok. Projek penanaman sejuta pokok atau dikenali sebagai 1 million tree planting rehabilitation of orang utan habitat in Sabah dibahagikan kepada 5 fasa. Untuk makluman, fasa 1 telah selesai, manakala fasa 2 sedang berjalan. Sehingga 31 Oktober 2024, sebanyak 2,638,000 dan 66,000 dan 66 ringgit telah disalurkan, termasuk 557,111 ringgit bagi tahun 2024 kepada MPO GCF untuk projek penanaman sejuta pokok. Projek ini projek mewujudkan koridor gajah di Sabah sedang dilaksanakan. Projek ini merupakan kerjasama antara MPO GCF, Sabah Softwood Berhad dan Universiti Putra Malaysia UPM. Dan soalan keempat, kekangan melaksanakan projek penanaman sejuta pokok. Projek 1 million tree planting rehabilitation of orang utan habitat in Sabah mempunyai beberapa kekangan seperti berikut. Pertama, pelaksanaan projek semasa fasa 1 dan 2 untuk menanam 100,000 pokok hutan mengalami sedikit kelewatan kesan daripada pandemik COVID-19. Kerja-kerja lapangan tak dapat dijalankan atas perintah kawalan pergerakan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Yang kedua, kos penanaman pokok hutan yang meliputi harga biji benih pokok dan kos upah tenaga kerja meningkat selepas pandemik COVID-19. Ketiga, garis panduan dan kriteria penanaman pokok hutan yang ketat oleh Jabatan Perhutanan Sabah, Sabah Forestry Department, menyebabkan pelaksanaan fasa ketiga, yaitu untuk menanam 300,000 pokok hutan mengikuti bajet sedia ada ditangguhkan. Dan keempat,
Isu perjanjian MOA, projek antara Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC dengan Jabatan Berhutanan Sabah. Isu ini timbul berikutan niat MPOC untuk melepaskan tanggungjawab sebagai pihak utama kontrak di atas kepada pihak MPO GCF. So bagi mengatasi isu ini, Kementerian Perdagangan dan Komoditi telah mengatakan beberapa sesi perbincangan dengan MPOC bagi mencari penyelesaian kepada masalah perjanjian. Salah satu cadangan penyelesaian adalah dengan membincangkannya di peringkat steering committee projek. Dan untuk soalan kelima, senarai untuk lembaga pemegang amanah Board of Trustee, pengurusi dia yang bahagia Datuk Yusran Shah bin Muhammad Yusof, KSU untuk Kementerian Perdagangan dan Komoditi sekarang. So ahli dia termasuk yang bahagia Datuk Mat Zaidi bin Muhammad Karli, KSU untuk Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, dan juga yang bahagia Datuk Abdul Hadi bin Omar, TKSU, Perancangan Strategik dan Pengurusan untuk KPK. Dan yang berusaha Dr. Ramli bin Muslim, Timbalan Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MBOB, dan juga yang bahagia Datuk Lee Yu Ming Ali sebagai setiausaha Eksekutif Malaysian Edible Oil Manufacturers Association MIOMA. So inilah yang lima ahli di dalam lembaga pemegang amanah ini. Dan sebagai kesimpulan, Kementerian telah mengambil tindakan sewajarnya bagi memastikan projek-projek yang dijalankan oleh yayasan selari dengan hasrat kerajaan dan objektif penubuhan, iaitu dengan memastikan wakil kerajaan dan agensi yang menganggotai ALP dari sudut kawaselia serta pemantauan projek. Kementerian menghargai keprihatinan YB Seputih dalam memastikan agenda pemeliharaan alam sekitar, terutamanya melibatkan industri sawit dapat tercapai sekaligus meningkatkan imej industri di mata dunia. Ke arah ini, Kementerian akan terus mengkaji strategi terbaik serta memastikan setiap tindakan yang dilaksanakan mematuhi prosedur yang betul dan mencapai matlamat yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. Saya persilakan Yang Berhormat Seputih untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya mesti kata saya agak puas hati tentang yang pencapaian yang kementerian ataupun MPOC terhadap apa yang saya soalkan tadi. Tapi saya nak bagi sedikit komen ialah saya rasa yang dana ini tidak harus digunakan untuk best sustainable practices untuk pekebun kecil. Ini sepatutnya dilakukan oleh dengan menggunakan dana di bawah MPOB. Apa yang dana ni MPO GCF ini sepatutnya adalah lebih bagi kita untuk menyumbang untuk penanaman pokok ataupun pemeliharaan hidupan liar dan sebagainya. Dan saya juga dengar tadi yang mana Yang Berhormat Timbalan Menteri kata yang MPOC mau tarik diri daripada perjanjian ini. Sebenarnya saya nak cadangkan kepada kementerian, kalau MPOC yang dengan pegawai yang terhad memang sudah ada banyak kerja untuk mempromosi minyak sawit di masyarakat antarabangsa. Sebenarnya tentang segala usaha tentang MPO GCF ini, kita memang boleh tubuhkan tu jawatankuasa kecil. Ada ramai orang yang dan mereka dari industri sawit ataupun pesara, mereka akan sudi menyertai yang jawatankuasa ini. Kementerian tak perlu bayar pun. Bayar apa-apa allowance kepada mereka pun, kerana adalah kita lihat yang passion mereka terhadap industri sawit dan juga pemeliharaan hutan dan hidupan liar. Saya rasa yang kalau MPOC dan mereka dalam MPOC tidak berminat, kita boleh pergi cari yang pesara-pesara daripada MPOB, all the former researchers dan khususnya mereka di Sabah dan Sarawak, ada ramai juga pencinta alam sekitar. Saya rasa kita gunakan mereka supaya tidak membebankan MPOC yang pegawai itu sudah begitu sibuk untuk melawan perang tentang sentimen negatif terhadap minyak sawit lah. Jadi saya berharap yang MPO GCF ini akan kita teruskan, kerana apa yang kita buat ini adalah untuk kebaikan alam sekitar dan juga untuk mengharumkan nama industri sawit. Kalau kementerian perlu saya menyertai yang jawatankuasa volunteer ataupun khas ini, saya sudi.
bukan saya sahaja. Saya rasa kita ada yang dulu yang memang sokong penubuhan MPOGCF ini bekas mantan pegawai di MPOB, MPOC dan mereka pecinta alam sekitar di Sabah dan Sarawak. Saya rasa kita boleh senang kumpulkan mereka dan adakan satu jawatan kuasa khas, pasukan khas untuk membantu kementerian untuk menjayakan segala projek di bawah MPOGCF. Ya, yang tadi itu YB Seputi dia lebih untuk memberikan komen dan bukan soalan tambahan. So saya cuma mewakili kementerian untuk mengalu-alukan segala cadangan daripada beliau. Cuma mungkin saya nak terangkan sedikit yang apakah yang maksud dia yang isu perjanjian itu di antara MPOC dengan Jabatan Perhutanan Sabah. Kerana saya dimaklumkan oleh pihak pengurusan MPOGCF ada terma-terma tertentu yang disebut dalam perjanjian yang telah dimeterai tersebut agak tidak fleksibel apabila mengenai isu-isu berapa macam mana buat kerja penanaman pokok itu. Sebagai contoh, yang pusingnya, yang fasa ketiga itu kita menghadapi kekangan kan. Yang tadi saya sebut, kita ada fasa 1 sudah selesai, fasa 2 tengah ongoing dan fasa 3 ini Jabatan Perhutanan Sabah mencatatkan penyelenggaraan sebanyak 20 pusingan. So ini dia cost dia meningkat mencecah 9,1 juta ringgit berbanding cost ceiling yang kita telah memperuntukkan sebanyak 4,35 juta untuk fasa ketiga yang meliputi seluas 750 hektar. So ini di antara terma-terma yang kita nak lihat balik. So itu yang maksud dia yang isu yang MOA itulah. Cuma saya nak memberikan satu satu komitmen bahawa bukan sahaja Kementerian KPK sahaja yang menitik beratkan penanaman pokok ini, dan sebenarnya di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES, kita ada kempen penanaman 100 juta pokok. Okey, dari 2021 ke 2025, dan memang projek penanaman 1 juta pokok di bawah KPK ini menyokong dasar nasional itu, yang dasar nasional untuk NRES. Dan sebagai satu contoh, di Sabah sekarang, Sawit Kinabalu, salah satu GLC Kerajaan Sabah, usaha daripada mereka sendiri. Sebagai contoh, Sungai Pin Conservation Area yang seluas 2,632 hektar yang terletak dalam ladang mereka dianggarkan sebanyak 55 orang hutan liar menghuni di kawasan tersebut, dan sejak tahun 2003 sampai sekarang sudah Sawit Kinabalu telah menanam sebanyak 830,000 pokok di kawasan Sungai Pin tu. So maksud dia kalau satu syarikat dia boleh buat sampai 830,000 pokok, satu syarikat aja. So KPK, apa yang KPK boleh buat dengan ses yang sedikit itu, so yang 1 juta itu memanglah memadai lah. So cuma kita akan teruskan yang usaha ini. Cuma yang tadi cadangan-cadangan yang seperti kemungkinan program-program yang lebih kepada kesetaraan tu, kemungkinan kita nak lihat semula. Terima kasih.